Sijang Yang Muhammad Dr. Cik Rosli bin Cik Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tentu ini betul soalan saya nombor 4. Ya, sila Yang Maha Menteri. Tuan Yang Ketua, untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan memang prihatin, cukup prihatin terhadap masalah banjir yang berlaku di Lambak Klang. Puncak utama berlaku banjir adalah limpahan daripada sungai-sungai seperti Sungai Gombak, Sungai Klang, Sungai Bulu serta anak-anak sungai. Selain itu, faktor-faktor tempatan seperti ketidakupayaan kapasiti sistem seliran sedia ada dan penyelenggaraan yang tidak mengikut jadwal juga menyumbangkan kepada masalah banjir. Kejadian banjir kilat baru-baru ini adalah di luar jangkaan dan berpunca daripada hujan lebat yang luar biasa. Kejadian ekstrim ini dikaitkan dengan kesan fenomena perubahan iklim. Bagi menangani masalah banjir di Lambak Klang, Kementerian melalui Jabatan Pengairan dan Seliran JPS telah melaksanakan projek-projek tebatan banjir termasuk terowong smart yang telah siap pada tahun 2007. Di bawah rancangan Malaysia ke-9, pihak JPS telah melaksanakan 9 projek rancangan tabatan banjir di Lambak Klang, melibatkan peruntukan sebanyak 427,7 juta ringgit. Antaranya ialah rancangan tabatan banjir Lambangan Sungai Damansara yang menelan belanja 359,8 juta ringgit. Projek-projek rancangan tabatan banjir ini telah berjaya mengurangkan 20% daripada kawasan banjir di Lambak Klang. Di bawah rancangan Malaysia ke-10, sebanyak 64,58 juta ringgit telah diluluskan untuk projek tabatan banjir Sungai Damansara. Daripada jumlah ini, 20 juta ringgit telah diluluskan dalam rolling plan pertama 2011 sehingga 2012. Selain itu, pihak JPS juga menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan sungai secara berkala yang dilaksanakan 3 kali setiap tahun bagi memastikan kelancaran pengaliran sungai seterusnya dapat mengurangkan risiko banjir. Di samping itu, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan juga mempunyai tanggung jawab berat dalam mengatasi kejadian banjir termasuk di bandar-bandar. Peranan PBT, pihak berkuasa tempatan, adalah sangat penting dalam mengenal pasti kawasan serta parit dan longkang yang berisiko tinggi yang boleh menyebabkan kejadian banjir serta menyelenggarakan sistem perperitan dalaman agar ia bebas daripada sampah serap supaya aliran air tidak tersekat. Sekian. Yang Muhammad Hulu Langat. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Yang Muhammad Menteri. Setiap kali banjir melanda Lembah Kelang, seperti di Kelang, Damansara, di Ulu Langat, menelan belanja yang besar menyebabkan kerugian harta benda. Jadi saya ingin mengambil contoh kejadian banjir yang berlaku pada 8 Mac 2012 baru-baru ini yang melibatkan contoh di tempat saya di Lulangat 3,500 rumah, kerugian harta benda dalam anggaran 3,001 rumah, menjangkau 10,5 juta dan sumbangan daripada kerajaan pusat melalui 1MDB, kerajaan Selangor, zakat, bank rakyat dan badan-badan lain berjumlah lebih 10,23 juta. Jadi lebih 20 juta sekali banjir. Jadi
sepanjang saya mengambil pentadbiran ini daripada 2008 sudah 6 kali banjir. Jadi bermakna dah hampir 120 juta hilang. Jadi sebab itulah saya beberapa kali memohon daripada Kementerian dan JPS agar tebatan banjir dapat dibina di Sungai Langat bagi mengatasi masalah banjir. Walaupun saya tahu hujan menjadi satu punca utama juga, dan saya tidak napi takdir yang berlaku. Sebab itu kita terus berdoa supaya tidak berlaku banjir. Walau bagaimanapun, saya rasa tebatan banjir ini satu usaha yang perlu kita buat bagi mengatasi masalah kerisauan rakyat. Jadi saya ingin meminta penjelasan daripada kementerian bila agaknya tebatan banjir di Ulu Langat akan dibina, kerana setakat sekarang ini hanya peringkat drawing dan pengambilan tanah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bicara pada Ulu Langat, semangnya dalam kawasan Ulu Langat ini kita telah pun membelanja berjuta ringgit untuk memperbaiki apabila berlaku banjir ini. Tapi seperti mana saya tegaskan seperti tadi ialah hujan yang begitu lebat yang kita tidak jangka sekali berlaku, dan itulah limpahan banyak air itu mengakibatkan Sungai Langat itu tidak dapat menampungkan lagi air-air itu. Untuk makluman ahli yang berhormat, dan this could be of comfort to you, oleh sebab saya kata awal-awal seperti tadi, kita telah membelanjakan berjuta ringgit juga untuk memperbaiki sungai itu. Untuk makluman ahli yang berhormat, dalam rancangan Malaysia ke-9, JPS telah menerima peruntukan sebanyak 1,4 juta bagi RTB Sungai Langat, dan projek-projek yang telah dijalankan ialah: 1. Membina konkret berbentuk U dan kerja-kerja lain di Pulau Banting, Kuala Langat. Kos dia ialah RM1.15.957. Keduanya perbaikan Sungai Balak, Hulu Langat. Kos projek itu adalah RM441.470. Nah, di bawah rancangan ke-10, rancangan ini JPS telah menerima peruntukan sebanyak 62,02 juta ringgit daripada kerajaan negeri untuk peruntukan di Sungai Langat. Dan antara komponen-komponen projek yang dalam cadangan pelaksanaan adalah kurang lebih 7 projek yang akan dijalankan dan akan ditemui oleh peruntukan 62,2 juta ringgit ini. Selain daripada itu, ada juga saya bercakap seperti tadi bahwa untuk menangani mengurangkan kesan banjir ini ialah JPS juga menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan secara berkala yang dilaksanakan 3 kali setiap tahun. Tapi dalam pada yang sama, saya juga telah mengatakan di sini bahwa pihak berkuasa tempatan mestilah memain peranan untuk membantu kita untuk membersih parit-parit yang mungkin terdapat tidak berfungsi dengan baik. Ahli yang berhormat, di bawah rancangan Malaysia ke-10, pihak JPS telah memohon peruntukan 130 juta untuk menangani masalah banjir di Sungai Langat, tetapi ia tidak diluluskan. Walau bagaimanapun, seperti saya katakan seperti tadi, menyadari hakikat kebanjiran di Hulu Langat, maka kita memohon lagi peruntukan di dalam rolling plan ketiga. Sekian.